Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syah Nizam Afiq bin Asri, nombor matriks 072880. InsyaAllah pada hari ini saya akan mengulaskan suatu video YouTube ceramah daripada Dr. Jahid Siddiq, iaitu Hikmah 107 yang bertajuk Bahayanya Nafsu. Pertama sekali, kajian ini merupakan sebuah ulasan terhadap sebuah majlis pengajian yang mana ia disiarkan di YouTube, yang mana ia membincangkan kitab hikam Ibnu Athaillah yang bertajuk Bahaya Nafsu. Ia disampaikan oleh Tuan Guru Dr. Haji Jahid bin Haji Siddiq, seorang tokoh ilmuwan tersohor dalam bidang tasawuf dan dakwah Islam kontemporari. Kepada latar belakang ceramah, yang mana ia merupakan kuliah maghrib yang bertajuk Kitab Hikam Bahaya Nafsu, yang mana telah disampaikan oleh Tuan Guru Dr. Jahid Siddiq pada 2 Februari 2012 di Surau Al-Khawthar, Wangsa Melawati, Kuala Lumpur. Kuliah ini merupakan sebuah anjuran daripada pihak surau, yang mana dia berdurasi hampir 1 jam, iaitu 59 minit 40 saat, dan menerima sambutan yang amat menggalakkan daripada sebahagian besar para pendengar. Kita beralih kepada latar belakang penceramah, yang mana nama beliau ialah Tuan Guru Dr. Haji Jahid bin Haji Siddiq Al-Khalidi. Dilahirkan pada 22 November 1939 di Batu Pahat, Johor Darul Ta'zim. Memulakan pendidikan awalnya di Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Agama Kerajaan Johor, sehingga memperoleh sijil darjah khas pada tahun 1957. Dr. Jahid Siddiq pernah berkhidmat sebagai seorang guru agama di sekolah-sekolah antara tahun 1964 sehinggalah 1969. Jadi pada awal tahun 1974, beliau memulakan perkhidmatan sebagai pensyarah di Jabatan Pengajian Islam Fakulti Sastra dan Sains Sosial Universiti Malaya. Beliau juga pernah dilantik sebagai nazir Masjid Nurul Yakin, Kampung Melayu, Sri Kundang dari tahun 1988 sehinggalah tahun 2006, dan pengurusi Sekolah Rendah Agama pada tahun 1988. Dari segi tasawuf pula, beliau mengamalkan beberapa tarikat utama, termasuklah Ahmadiyah, Qadiriyah dan Naqsyabandiyah. Seterusnya kita beralih kepada isi kandungan ceramah. Jadi antara poin yang pertama ialah perbandingan terhadap dua jenis bahaya. Jadi bahaya yang pertama, kekeliruan dalam hukum hakam disebabkan zaman yang jauh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahaya yang kedua pula, nafsu yang lebih berbahaya kerana ia menolak kebenaran walaupun sudah nyata. Dalil di dalam surah Al-Baqarah ayat 256 yang bermaksud yang benar sangat jelas berbanding yang salah. Jadi masalah hukum boleh diselesaikan dengan bertanya kepada orang berilmu, tetapi nafsu ini dia lebih dirisaukan oleh ahli sufi sebab ia menguasai hati tanpa disedari. Jadi makna nafsu mengikut ulama tasawuf, nafs al-jauhariyah, ruh al-ma'ani, akal dan hati hanya pada manusia. Nafs al-hayawaniyah, nafsu kebinatangan, ada pada manusia dan haiwan. Jadi sifat nafsu ini ada beberapa bahagian. Yang pertama, nafsu al-jauhariyah, iaitu suka perkara baik dan benci yang dilarang. Ia akan lebih kuat bila mendapat cahaya hidayah. Yang kedua ialah nafsu al-hayawaniyah, iaitu suka perkara yang dilarang walaupun susah, dan benci perkara yang baik walaupun mudah dan berpahala. Seterusnya, antara poin yang dapat saya fahami daripada ceramah ini ialah mujahadah dan bantuan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 69, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang mana maksudnya, dan orang-orang yang berusaha bersungguh-sungguh kerana kami, sesungguhnya kami akan pimpin mereka ke jalan kami. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan hidayah kepada mereka yang benar-benar berusaha dalam agama. Namun dalam perjuangan menentang nafsu dan syaitan sangatlah mencabar.
Jadi poin seterusnya daripada ceramah ini ialah bahayanya nafsu yang tersembunyi ataupun disebut oleh para ulama syahwat khufiyah, yang mana nafsu boleh menyamar sebagai kebaikan, agama, bahkan ibadah. Ia menjadi lebih bahaya apabila disertai dengan bisikan halus syaitan yang menyelinap dalam hati dan akal. Ibadah yang mana kita nampak soleh boleh jadi ia kerana nafsu. Orang yang beribadah melulu semata-mata kerana Allah siang dan malam, tanpa berfikir mencari rezeki, tidak mahu mencari ilmu dan tidak bercampur dengan orang. Kata Ibnu Athaillah, ia merupakan dorongan nafsu yang tersembunyi. Seterusnya, ikhlas dalam beribadah dan waspada terhadap tipu daya syaitan, yang mana ibadah mestilah hanya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata, bukan kerana kita ni mahu darjat ataupun kelebihan tertentu, seperti mana kisah sahabat Dr. Jahid Siddiq, yang mana beliau terpedaya dengan syaitan dalam bentuk wali, menunjukkan bagaimana niat yang tersembunyi itu boleh membawa kita kepada kesesatan. Jadi ibadah itu perlu diiringi dengan ilmu, muhasabah dan bimbingan ulama. Kesimpulan yang diberikan oleh Dr. Jahid Siddiq adalah berhati-hatilah dari pengaruh nafsu kita, kerana ia amat sukar untuk diatasi oleh seorang hamba, dan nafsu itu dapat diatasi tidak lain tidak bukan dengan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sebagai hamba ini berdoalah sebanyak-banyak yang boleh agar Allah Subhanahu wa ta'ala dapat bantu kita, supaya sentiasa ingat bahawa hanya Allah satu-satunya yang mampu membantu hamba dalam semua perkara. Seterusnya kita beralihlah kepada ulasan ceramah. Jadi ceramah ini membincangkan hikmah ke-107 daripada karya Ibnu Athaillah As-Sakandari yang diiktiraf oleh para ulama. Ceramah ini tidak menyentuh perkara yang menjadi khilaf dalam kalangan ulama, sebaliknya berasaskan isu yang telah disepakati bersama. Jadi penceramah menyampaikan ceramahnya dengan begitu mendalam, disertai dengan banyak dalil Al-Quran dan hadis yang sahih. Jadi pengalaman penceramah dalam ilmu tarikat membawa kita dengan lebih mendalam untuk mengetahui kewujudan aliran-aliran. Berdasarkan huraian yang panjang yang telah disampaikan oleh Dr. Jahid Siddiq, saya dapat membuat kesimpulan bahawa peperangan terbesar dalam diri manusia bukanlah semata-mata terhadap kekeliruan hukum hakam agama, tetapi terdapat hawa nafsu yang tersembunyi dan licik. Walaupun hukum agama dapat dirujuk dan difahami melalui para ulama dan tulisan mereka, nafsu mampu memperdaya manusia dengan cara yang halus, termasuklah bersembunyi di sebalik amal ibadah seseorang hamba itu. Jadi oleh itu, menurut Dr. Jahid dan para sufi seperti Ibnu Athaillah, kemenangan dalam jihad melawan nafsu hanya boleh dicapai dengan bantuan cahaya hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.